So apa yang kita akan buat sepanjang 3 minggu ini ialah revision lah. So revision, so expect to do a lot of questions. So sebelum tu kita habiskan sikit dulu chapter 9. Dah habis dah sebenarnya. So kita just recap balik supaya esok masuk tutorial ada something lah dalam kepala. Alright, so for today kita akan buat beberapa soalan untuk chapter 9. Kita recap dulu apa yang kita belajar dekat chapter 9 just in case ada yang dah terlupa dah 1 minggu bercuti. So kita belajar special probability distribution. Macam mana nak tahu soalan tu ialah soalan chapter 9. Akan ada perkataan random variable. Tapi perkataan random variable tak semestinya daripada chapter 8 sahaja. Okay, sebab boleh jadi chapter 9. So biasanya soalan akan sebut distribution lah. Okay, so sekejap mana soalan ni. Okay, contoh. So dekat sini memang kita tahu dia cakap dia suruh cari find the probability. Obviously probability ada dekat chapter 7, chapter 8 dan juga chapter 9. So macam mana kita tahu ini ialah soalan chapter 9 bila dia sebut find the probability between 5 to 10 letters in a day. Okay. So ini ialah Poisson distribution. Poisson distribution. Okay. So macam mana kita nak tahu contoh dekat soalan ini? Baca keseluruhan soalan, make sure tahu apa event dia dekat situ. Obviously dia suruh cari probability. Calculate the probability that at least 5 microchips are defective, 11 microchips are good. Okay, so tengok awal soalannya dulu. Okay, awal soalan dia ada bagi P. Okay, 2 out of 10 contoh dekat situ. So you know that this is chapter 9 punya soalan. Okay, senang cerita soalan probability yang berkait dengan contoh lah, kita tengok soalan lain lagi. Okay, ini yang senang lah. Okay, contoh soalan ini soalan yang senang lah sebab memang dia dah sebut normally distributed. So we know that this is normal distribution. Okay, soalan normal distribution. So no, we know that this is chapter 9 punya soalan. Macam mana nak bezakan chapter 8 dan juga chapter 9? Chapter 8 dia sebut random variable, dia sebut probability distribution function. Continuous random variable, probability distribution function, cumulative distribution function. Okay, chapter 8 senang sikit untuk identify soalan tu. Chapter 9 dan juga chapter 7 untuk kamu senang lah sebab chapter 7 tak masuk exam. So bila nampak soalan tu soalan probability tanpa sebut PDF atau CDF itu ialah soalan chapter 9. Okay, alright. So apa yang kita belajar dekat chapter 9 kita, ada 3 distribution, binomial, Poisson dan juga normal. Okay, binomial dan juga Poisson ialah discrete. Kenapa saya tekankan dekat discrete? Sebab bila kita baca soalan, contoh soalan ini dia sebut tentang untuk soalan probability mesti kena tahu apa event kita. Contoh soalan ini dia sebut 20 tomatoes are harvested at random. Calculate the probability that more than 25% of them are not supersized tomatoes. Okay, so the event is supersized, not supersized tomatoes. Number of tomatoes. Okay, benda yang boleh dikira. 1 tomato, 2 tomato, 3 tomato. Okay, so benda yang boleh dikira. So inilah discrete. Discrete. So kita tahu ini mungkin boleh jadi binomial, mungkin boleh jadi Poisson. Macam mana nak bezakan dua ni? Bila dia ada sebut tentang space ataupun time, dia ialah Poisson. Soalan ni tak ada sebut tentang space ataupun time. So dia ialah binomial. Okay, so contoh lagi, kalau kita, okay soalan ni paling good lah. Normal distribution ialah continuous. Okay, continuous. Kalau dekat sini kita sebut dia discrete sebab dia countable. Apa tu countable? Dia boleh dikira lah. Okay, number of students. 1 student, 2 student, 3 student, 4 student, 5 students. Number of cars. 1 car, 2 car, 3 car, sebiji. Okay, normal distribution dia ialah continuous. Continuous ni apa? Kita representkan dia dalam bentuk interval. Okay, contoh weight. Okay, kita tak kira ada 1 weight, 2 weight, tak ada. Okay, weight kita kira dalam kilogram, contoh kilogram. Okay, from 50 kilogram to 70 kilogram contoh. Okay, ataupun age, from 16 years old to 70 years old. Height sama juga. Dan sebagainya lah. Okay, so itu untuk bezakan mana satu distribution kita. So if we look at this question, kita baca the distribution of the weight of all sugars. Okay, okay, weight. Keyword dia ialah weight dekat sini. So dia ialah continuous sebab weight tu dalam bentuk interval. So ini ialah soalan normal distribution. Tapi soalan ni baik dekat kita, dia memang bagi tahu ini ialah normal.
Okay. But if you look at question C, dekat sini nanti kita akan pergi kat soalan ni. Kalau tengok dekat soalan C, dia cakap if 100 seceh are randomly selected. Okay, so keyword kita dah berubah daripada weight kepada number of seceh. Seceh tu tahu tak apa yang kamu minum air Nescafe, Nestum, itulah seceh kan. Satu seceh, dua seceh, tiga seceh. Kita tak kira interval dalam seceh, lainlah kita kira berat of the seceh. Okay, berat dalam tu. Kalau seceh tu number of seceh. So that will be, ini dah jadi binomial. Okay, ini dah jadi binomial dekat situ. So, apa akan jadi dekat soalan ni nanti kita akan tengok. Okay, so that is how we differentiate from binomial, Poisson dan juga normal. Ini paling penting. Okay, terutama sekali untuk bezakan binomial dan juga normal. Sebab kita dah belajar distribution approximation ataupun ini ialah continuity correction. Apa pula continuity correction ni? Kita dah belajar sebelum cuti hari tu. Hopefully semua orang masih lagi ingat. Walaupun mood dah cuti dah last week sebelum raya. Kalau belum, sebelum kelas besok, make sure fahamkan betul-betul apa itu continuity correction. Okay, which is continuity correction ialah daripada binomial kita nak tukar kepada normal. Okay, so case-nya dia bagi binomial dekat kita tapi kita kena tukar kepada normal. So apa condition dia ialah bila kita tengok n kita terlalu besar. Okay, contoh soalan yang tadi lah. Okay, 100, ini binomial. Okay, tapi dia punya number of seceh ialah 100. Terlalu banyak. Dalam table kita hanya ada 50 sahaja n dia. So bila n kita terlalu banyak, n kita punya distribution ialah binomial. Mana dia? Okay. So kita kena tukarkan dia kepada normal. So macam mana nak tukar? Kita kena buat continuity correction lah. Okay. So itu cerita chapter 9 kita. Okay. Ini penting lah. Okay. Kalau nak jawab soalan probability tak tahu maksud dekat sini susah sikit. Okay. So terutama sekali untuk at least dan juga at most. Mana? Okay, at most tu. Selalu terconfuse. Kamu bukan tak tahu tapi terconfuse. Kalau tak boleh nak ingat dalam bahasa Melayu. Okay, at most ialah paling banyak. Paling banyak. Kalau saya sebut paling banyak ialah 5. Okay, apa nombor dalam dia? Paling banyak ialah 5. So nombor dalam dia ialah 5, 4, 3, 2, 1. So simbolnya mestilah Px less and equals to 5. Okay. Kalau at least ialah paling kurang. Paling kurang. Kalau saya sebut paling kurang ialah 5, paling kurang 5. Nombor dekat dalam dia ialah 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Okay. Ada kosong lagi kat sini. Okay. So paling kurang ialah Px greater and equals to 5. Okay. So hopefully lepas ni dah tak confuse at least dan juga at most. Okay. So yang lain tak ada masalah lah, less than, more than, ini tak ada masalah, tak ada equal kan. Tapi bila dia cakap not more dan juga not less, itu kena tengok ada equal. Okay, and also paling penting from dan juga between. Okay, sayang sebab kalau kamu salah dekat sini, ini binomial tanda equal tu penting. Okay, tertinggal tanda equal, jawapan kita salah lah. Okay, jawapan kita akan jadi salah. Alright, so binomial distribution, Poisson tak ada masalah. Okay, sepatutnya Poisson memang tak patut pun ada masalah. And kena ingat binomial dengan Poisson, cara cari probability ialah cara yang sama, which is ini cara dia. Okay, yang kalau dia dalam bentuk interval macam ni, kiri equal, tolak kanan tak equal. Okay, kiri equal, tolak kanan not equal. Dia kena greater and equal. Kalau tak faham juga, tolong listkan nombor satu-satu. Okay. So bila nampak sign less than, kena buat satu tolak. Okay, kena buat satu tolak. Sebab dalam table mesti kena greater and equal. Okay. Kalau nak guna formula mesti kena equal. Same goes to Poisson. Sama je. Binomial dengan Poisson benda yang sama. Okay, konsep yang sama. Okay, so okay, kita recap sikit continuity. Tak apalah, ini nanti kita buat dekat dalam soalan. Okay, so basically-nya, jikalau Poisson tak ada masalah saya cakap Poisson tak ada masalah sebab Poisson basically kalau dia cakap pasal kalau time tu berubah,
Min kamu pun berubah. Okay, lambda kamu pun berubah. Kalau space kamu berubah, lambda kamu pun berubah. Okay, so kosan tak ada masalah kalau kamu betul-betul faham untuk cari probability, shouldn't be a problem. Okay, so sekarang kita fokus dekat binomial. Okay, so binomial nombor 1, ada 3 case untuk binomial. Nombor 1 ialah cara yang paling biasa. Okay, benda yang biasa. Contoh kita memang ada binomial distribution. Contoh 50, 0.4. Okay, dan 50 lah kita tukar. 40 ataupun 30 contohlah. Itu je. Okay, which is di mana case ini ialah untuk case yang pertama ialah Okay. So case yang pertama ialah bila N kamu kurang daripada 50 dan juga P kamu kurang daripada 0.5. Okay, P kamu kurang daripada 0.5, N kurang daripada 50. Okay, so ini ialah case yang biasa. Okay, case yang biasa which means kita kena guna table. Okay, so ada 2 cara lah di sini which is nombor 1, table. Okay, so bila nak guna table mesti kena greater and equal. Okay, mesti kena greater and equal. Okay. 2 ialah formula. Ini formula. So bila nak guna formula mesti tanda equal to R. Okay, mesti tanda equals to R. Okay, tapi kena ingat dekat sini, kalau P kita tiada dalam table, okay, tiada dalam table, okay, ingat, kalau if P kita tiada dalam table, pun kena guna formula. Okay, pun kena guna formula. Contoh, macam saya bagi tahu 1/3, 0.167 contoh. Okay, kamu tak boleh bundarkan dia. Okay, kita tak boleh bundarkan. So, kita mesti kena guna formula. Okay, itu case yang pertama. Case pertama, case yang biasalah. Okay, case yang kedua, masih lagi dekat binomial. Case yang kedua ialah bila P kita lebih daripada 0.5. Okay, bila P kita lebih daripada 0.5, which is case yang di sini. Di mana dia? Okay, sini. Okay, bila P kita lebih daripada 0.5. So, apa yang kita kena buat bila kita punya P lebih daripada 0.5, kita kena tukar. 3 benda kita kena tukar. Okay, tukar distribution kita, tukar sign inequality kita, tukar, sekejap, mana satu ni? Betul lah tu. Okay, tukar P kita, tukar sign inequality kita, and then tukar N minus R. Okay, ada 3 benda yang kita kena tukar di situ. Okay, so case yang kedua ialah bila P kita lebih daripada 0.5. Okay, contoh, kita ada binomial 15. Okay, P kita, N kita kurang daripada 50. Okay, N kita kurang daripada 50. Saya masukkan balik, N kurang daripada 50. Tapi P kita contoh dekat sini 0.8. Okay, which is P kita lebih daripada 0.5. So what we are going to do here is we are going to change this to 15 0.2. Okay, kenapa 0.2? Sebab dekat sini 1 minus 0.8. Okay, 1 minus 0.8. So kita akan tukarkan distribution kita. Masih lagi binomial tapi kita daripada yang sukses. Sebab dia 0.8 tak ada dalam table. So kita akan tukar kepada yang fail. Okay, kita akan cari soalan yang fail. Contoh, bila soalan minta P at greater and equals to 7. 5 lah contoh, 5. Okay, so kita kena tukar soalan kita kepada P, Y, nombor 2. Okay, nombor 1 tadi kita tukar kita punya P. Okay, nombor 2 kita akan tukar kita punya inequality kita. Okay, so kalau dekat sini greater and equal, kita akan tukar kepada less and equal. Tanda equal akan ikut Okay, nombor 3 kita akan tukar kepada N minus R. So here will be 10. Okay, ini nombor 3 yang kita tukar. Okay, macam mana boleh jadi 10? Kat sini ialah 15 minus 5. Okay.
Sama lah kalau kita ada soalan contoh px less than 8 contohnya. Okay, px less than 8. Soalan px less than 8, p kita lebih daripada 0.8. So nombor 1 kena tukar distribution kita. Nombor 2 kena tukar kita punya sign inequality kita, which is kat sini greater. Sebelah tak ada equal, so tak ada equal lah. Dekat sini kita akan ambil 15 minus 8, so that will be 7. Okay, so 7. Okay, tetapi lain sikit kalau tanda equal, tak ada masalah. Tanda equal dia akan sama je lah. So ada dua benda je yang kita kena tukar. So contoh dekat sini kita ambil dua macam tu lah. Okay, equal sign kita tak tukar. So y equals to 15 minus 2, dia jadi 13. Okay, so itu case binomial yang kedua di mana P kita lebih daripada 0.5 tetapi N kita masih lagi kurang daripada 50. Masih lagi bersama saya? Okay, boleh ke? Masih, Miss. Masih. Okay, nombor 1 case yang biasa, terus tengok table atau menggunakan formula. Nombor 2 bila P kurang daripada, lebih daripada 0.5 dan nombor 3 ialah distribution approximation kita. Sorry lah saya tulis comot sikit. Case yang ketiga which bila N kita lebih daripada 50. Okay, ataupun too large. Okay, contoh soalan tu bagi if there are 100 students, if there are 500 cars, if there are 1000 books, okay, and kamu terlalu besar dekat situ. Okay, dan juga di mana sebentar. Okay. Satu lagi yang paling penting ialah untuk check NP kita. Okay, NP kita greater than equals to 5. Okay, tapi case cerita binomial kita tadi, bila N kita terlalu besar, so apa yang kita akan buat? Mungkin kita akan tukar kepada normal. Okay, kita akan buat continuity correction. So bila N kamu terlalu besar, kita akan buat CC. Okay, tapi sebelum kita buat CC, kita kena check dulu. Okay, kita kena check dulu betul ke kita kena buat CC. So step yang pertama, kita akan check NP kita dulu. Okay, NP kita adakah besar daripada 5? Kalau besar daripada 5, obviously kita kena proceed lah. Okay, so step yang kedua, step kedua, basically kena buat CC lah. Okay, di mana kena tambah ataupun tolak 0.5. Okay, kena tambah ataupun tolak 0.5. Saya tak nak tekankan dekat sisi ni. Kalau tak faham nanti kamu tengok belajar sendiri. Nanti kita akan tengok dekat soalan. Saya nak tekan bila kes ini binomial sahaja. Okay, so bila kita buat sisi ini, kita dah tukarkan dia kepada normal distribution. Okay, dah tukar kepada normal distribution, which means step yang ketiga dan juga step yang keempat ini ialah apa yang kita belajar di normal distribution. Okay, which is ini ialah tukar Z. Okay, dekat sini ialah bell shape kita. Okay, tukar Z. X minus mean over standard deviation. So untuk soalan normal distribution, dua step ini sahaja. Okay, tapi bila soalan binomial dan N kita terlalu besar, kita kena include lagi dua step dekat atas. Okay, so binomial sebenarnya yang paling banyak cerita lah. Okay, binomial paling banyak cerita. So kalau kamu faham binomial, insyaAllah kamu akan faham Poisson, insyaAllah kamu akan faham normal, insyaAllah kamu akan faham continuity correction. Okay, so faham 9.1, you should know how to get 9.2, 9.3, 9.4. Okay, binomial yang paling penting sekarang. So 3 case untuk binomial. Okay, so lepas ni bila saya tanya case yang keberapa, you should know how to answer. Okay, identifykan dia. So the first case ialah bila N kurang 50, P kurang 0.5, case yang biasa. Boleh terus tengok table ataupun kena tukarkan probability, yang paling biasalah. Yang kedua bila P kita lebih daripada 0.5, kena tukar. 3 benda kena tukar. Okay, P, salah. Tanda inequality, apa ni? N minus R.
Yang ketiga ialah bila n kita terlalu besar. Okay. Terlalu besar tu apa maksudnya? Lebih daripada 50 lah. Lebih daripada 50, so kita kena buat CC. Alright, so now we are going to see few questions. Sebelum tu untuk kelas besok harapnya selesailah soalan-soalan yang sepatutnya diselesaikan. Okay, example 25, soalan C dengan soalan D harapnya notanya complete. Example 26, soalan C dan juga soalan D. Example 27, example 29. Okay, example 29 boleh ambil jawapan dulu. So this is what we are going to do for tomorrow's class. But for now, kita tengok beberapa soalan. Sambil-sambil buat, sambil-sambil faham. Okay, baca soalan dulu. Okay, first thing first, mesti kena tahu distribution apa. Distribution apa ni? Binomial, Poisson ke normal? Tak ada orang dah tidur dah. Binomial. Baca balik betul-betul. Okay. Okay. Semua orang dapat? Tahu distribution apa? Macam mana boleh, kenapa Poisson? Kamu cakap Poisson. Kenapa Poisson? Sebab dia mention in a day. Okay. Time. Alright. Betul. Okay, so first thing first kena tahu ni soalan chapter 9 lah. Okay. Geoffrey receive 4 letters in a day on average. Ini tak bagi tahu kita apa-apa pun, dia just bagi tahu 4 letters in a day, just probability. Okay, find the probability, mungkin boleh jadi chapter 8 tapi dia tak ada cerita pasal PDF, CDF, so obviously bukan chapter 8. Bukan juga chapter 7. Okay, so chapter 7 tak masuk exam. So obviously dia chapter 9 lah. Okay, so will receive between 5 and 10 letters in a day. So keyword dia ialah in a day dekat sini. Okay, event kita ialah X kita ialah number of letters. Letters, surat ya. Bukan huruf. Okay. Betul ke? Betul lah, 4 letters. Geoffrey receive 4 letters in a day on average. Okay. So, balik semula kepada awal asalnya dia kata 4 letters in average. Sorry, on average. So, 4 ialah lambda kita. So, since kita tahu ini soalan Poisson, event dia ialah number of letters received by Geoffrey in a day. Okay, saya tulis dulu. Kita slow-slow. Number of letters received by Geoffrey, macam mana eja nama dia ni? Geoffrey in a day. Okay, in a day. So keyword dia ialah in a day. A day. A day ni yang membuatkan kita tahu dia ialah Poisson distribution. Okay. Sebenarnya tu bukan buat yang kita tahu dia Poisson sebelum tu. Ini ialah number of letters. Number of letters benda yang boleh dikira. So dia sama ada binomial ataupun Poisson. Dia boleh jadi binomial. Kalau dia tak disebut ini, dia jadi binomial lah. Tapi sebab dia cerita pasal in a day and kita punya lambda kita ataupun mean kita pun cerita pasal 4 letters in a day, so dia ialah Poisson. So dia bukan binomial. Okay, so Poisson distribution. So dah tahu Poisson distribution, kita tulislah distribution dia. Poisson, lambda kita ialah 4 ataupun mean kita 4 for 1 day. Okay, alright, so go to the first question. Dekat situ dia tanya, find the probability that Geoffrey will receive between 5 and 10. Okay, between 5 and 10, between tak ada equal. Okay, so we should have 5x 10. Tak ada equal ya? Soalan chapter 8,
Sorry, soalan chapter 9 mesti kena greater and equals kalau nak tengok table. Okay, so kiri equal, tolak kanan tak equal. So kiri greater and equal, so nombor di dalamnya, kalau tak biasa tolong listkan nombornya. Okay, nombor dekat dalam ialah 6, 7, 8, 9. Nombor yang tak equal yang kita tulis guna pen hitam kita ialah 10. Okay, so apa tolak apa? Px greater and equals to? Kiri equal apa? Apa tolak apa? 6 tolak 6. 10. Yes, minus Px greater and equals to 10. Okay, alright, good. Syah faham betul-betul saya tahulah seminggu cuti banyak dah lupa tapi tak apa. Okay, yang penting esok masuk tak lupa dah. So, listkan nombor yang equal, yang kiri equal, tolak yang tak equal. Okay. Alright. Kalau masih lagi macam betul ke ni? Betul ke Betul ke? Listkan nombor yang kat sini pula. Contoh Px greater and equals to 6 ialah 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan sebagainya. Okay. Soalannya nak 6, 7, 8, 9 saja. Soalan nak yang ini saja. Okay, so kita nak tolak yang mana? Tolak greater and equals to 10 lah. So tolak semua yang ini. X greater and equals to 10. Right, padam. Okay, so sekarang boleh terus tengok table. So apa yang kita kena cari dekat table kita ialah lambda 4, R kita 6 dan juga R kita 10. So pergi dekat table 2. Okay, table 2 kita. So tablenya ada 3. Table 1 binomial. Table 2 Poisson. Jangan salah table. Table 3 ialah standard normal distribution. Okay. Kita ada table 4 ya. Okay. Table 4 ni kita guna juga. Kita guna juga table 4 ni. Nanti kita akan tengok macam mana kita nak guna table 4. Okay. Tadi kita kat mana? Poisson distribution mean kita 4. 7.1 bukan. Atas lagi. 5.1 bukan. 5.1 bukan juga. 4.1 bukan. Sini 4.0. Okay. 4.0 which is R kita tadi 6 dan juga 10. Okay, so ini 6. Ini 10. So we have 0.2149 minus 0.0081. Berapa tadi? Lupa dah. 2149. 0.2149 minus 0.0081. 0.0081. 2149, 0081. 0.2068. Okay, so ini yang paling basic untuk Poisson distribution. Shouldn't be a problem. Okay, soalan nombor 2. Masih lagi basic tapi beza dekat sini dia suruh cari R. Okay, instead of kita cari probability, dia suruh kita cari R. Okay, instead of kita cari nilai yang dekat tengah-tengah ini, dia suruh cari nilai yang di kiri ataupun kanan ni lah. Okay, so question, if the probability that Geoffrey will receive not more than R letters. Not more than R letters. Okay, masih lagi menggunakan min yang sama, 4 for one day. So tak ada masalah. Not more. Okay, kalau more, Px greater than R. Okay, so kalau not more, yang bukan daripada itulah, which means Px less than R dan juga equal. Okay, so ini cerita kita. Not more than R. Okay, so we have Px less and equals to R. Okay, settle dekat bahagian tu, sambung balik baca. In a day, so min kita masih sama lah. Is more than 0.5. Okay, is more than 0.5. So ini ialah probability kita. So instead of kita tulis equal, kita akan tulis more than 0.5. Okay, so jangan confuse. Ini bukan R kamu.
Okay, 0.5 bukan R kamu, 0.5 ialah probability kita. So what we are going to find is the smallest integer R. Kenapa dia sebut smallest integer? Sekejap lagi kita akan tengok. Okay, so what we are going to do here is just the same thing as binomial. Kita akan cari nilai yang di tengah-tengah. But before that, kita akan tukarkan dulu ini untuk boleh tengok table. Ini tak boleh tengok table. Okay, belum boleh tengok table. Kenapa? Sebab apa? Sebab sign dia. Sebab sign dia less than equal. Okay, less ataupun equal lah. Nak tengok table mesti kena greater and equal. So automatically terus 1 minus px greater and equal. Berhenti dekat sini, kita check dulu. Dalam exam, lupa kena tambah satu ke, tak tambah satu ke, tak ada masalah. Kita buat cara nombor. Ambil pilih-pilih any number. Px less than equals to 5. Contoh. Okay, kita nak tukar sign dia. So px less than equals to 5, nombornya ialah 5 ke bawah 4, 3, 2, 1, 0. Nombor yang kita akan tulis menggunakan pen hitam ialah nombor yang di sebelah kanan. Okay, 6 dan seterusnya lah. Nombor seterusnya kita tak kisah, kita fikir nombor yang pertama je. So sini akan jadi 1 minus px yang kita tak nak ialah nombor yang hitam sebelah kanan tu, which is px greater than equals to 6. So what happened here? Sini R, kat sini kena tambah 1, so R plus 1 lah. Okay, so what will happen here is R plus 1. Okay. So, bila tak ada equal, maksudnya tak ada tambah 1 lah, dia akan jadi R sahajalah. So bila dalam exam, jangan agak-agak jangan agak-agak. Tukarkan je kepada nombor, ambil je satu nombor. Listkan nombor kamu. So please listkan number kita. Okay, tulis guna pen hitam di sebelah kanan. Itu yang kita akan tolakkan. Greater than 0.5. Okay, now kita dah dekat dah. Sepatutnya ini boleh terus tengok table dah. Okay, tapi tak boleh lah. Ini ada satu tolak. Kita mesti jadikan px greater and equals to sebagai subject. So, satu-satu. Kenapa saya tak terus buat 0.5 ke sini? Sebab depan dia ada negatif di sini. Okay, so kita akan buat satu-satu. Minus px greater and equals to r plus 1 minus 0.5. Okay, 0.5 tolak 1 minus 0.5. So what will happen here is kita divide by negative. Divide by negative 1. Macam mana? Divide by, macam nak tulis ni? Negative 1. Boleh ke macam tu? Divide negative 1. Okay. So kiri kanan kita divide by negative 1 sebab kita nak hilangkan tanda negatif di sini. So apa jadi kalau kita divide by negative 1? Apa jadi dekat tanda inequality ni? Apa jadi? Kamu dah tidur? Okey ke tak okey kamu ni? Okey, Miss. Tukarkan dulu. Okay. So px greater and equals to r plus 1 positive 0.5. Okay. Alright. So dah boleh terus tengok table. Okay. Jangan risau pasal tanda sign ni. Biarkan sahaja. So apa maksud dia dekat sini? So ini kita akan tengok table lah. Okay. Kalau kamu ingat apa yang kita buat sebelum ni. Contoh dekat sini dia ada 4, 3, 0.4, 2, 9 contoh. Kita akan cari ini dekat dalam kita punya table. Tapi ini exactly 0.5. Okay. So pergi dulu kat table kita di tanda 4.0. Okay. Sebab min kita masih tak berubah. Okay. So di seluruh kawasan sini adalah lain page pula. Dan sini semua min 4 kan ni. Okay, salah satu akan jadi jawapan kita. Okay. So sepatutnya dia akan jadi 0.500 lah. Okay, sebab dia kita nak cari probability 0.5 dekat sini. Tetapi tanda, sebab tu kita ada tanda sign yang less than di sini. Okay, maksudnya nilai probability kita kurang daripada 0.5. Okay, kurang tu kurangnya macam mana? Maksudnya dia paling dekat dengan 0.5. Okay, paling dekat tetapi kurang daripada 0.5. So, kalau kita tengok dekat sini, 0.2149, 0.3712, 0.56,
So di antara ini ataupun ini. So mana satu pilih? Tak boleh pula. Okay, ini tak boleh lah. 5665 tak boleh lah. Okay, sebab dia lebih daripada 0.5. Ataupun cara yang lain ialah kita akan tengok nilai yang paling dekat. Okay, nilai yang paling dekat. So kalau 0.5665 tolak 0.5 dengan 0.3 0.5 tolak 0.3712. Kalau tanda tu tak ada equal lah. Kalau kalau tanda tu dia bagi equal lah. Okay, contoh kalau tanda tu equal, saya tunjukkan. Kita akan cari nilai yang paling dekat. Contoh kat sini kamu akan dapat 0.66. So sini kita akan dapat 0.5. Okay, so kalau tanda tu equal, kalau dia tak sebut pasal more tadi, tanda ni equal, kita akan pilih ini 0.5665. Okay, sebab nilai dia lebih kecil. Okay, nilai dia lebih kecil. Tapi sebab dalam soalan kita, dia memang cakap less than. Dia bukan cakap less than, dia cakap greater than. Kita yang dah tukarkan dia sebab dia tanda less than dekat sini. So penting untuk kita buat satu-satu sebab kalau tanda kamu masih lagi greater than, kamu akan ambil jawapan 5665. Okay, so penting untuk kita fahamkan kita punya inequality sign tu. So sebab kita punya sign less than di sini kurang daripada 0.5, so kita ambil nilai yang paling dekat which is 3712. Okay, so 0.3712 which is kita punya nilai R kita ialah 5. Okay, R kita ialah 5. So from table kita ada Px greater and equals to 5 is equals to 0, berapa tadi? 3712. 0.3712. So ini nilai yang kita akan ambil. Okay, sebab dia paling dekat dengan 0.5 yang kurang daripada 0.5. Okay, kalau soalan memang asalnya bagi equal, kita akan ambil nilai 0.5665. Okay, so apa yang kita akan buat, kita akan compare je lah. Okay, comparekan, so we have R plus 1 is equals to 5, automatically we have R is equals to 4. Okay, soalan pertama, soalan yang basic. Saya tak nak buat kalau hari bertukar, contohlah dia cerita pasal 3 days. So lambda kamu akan jadi 12 lah. Okay, itu saya tak nak buat, benda yang biasa. Soalan B, instead of cari probability, kita cari nilai R kita. Okay, so this is Poisson distribution. Very basic, tak ada masalah. Okay ke? Boleh Miss. Okay. Alright, let's proceed to the next question. Baca soalan dulu. Sekejap. Boleh dah. Okay, baca soalan dulu. Okay, macam mana nak tahu soalan ni soalan chapter 9? Obviously dia cakap pasal probability, dia tak cakap pasal PDF, CDF pun. Okay, dia cakap pasal defective dan juga good. Defective ialah rosak lah. Okay, yang tak elok. Defective dengan good. So ada dua event, ada dua success, sama ada success ataupun fail. Yang successnya good lah. Sorry, kejap. Yang success dia yang good ke yang defective dalam soalan ni? Event Macam kita defective ni. defective. Okay, sebab dia bagi in a delivery of microchips. Okay.
daripada 1, 2, 3, 4, 5 perkataan yang pertama ini kita dah tahu ini ialah soalan binomial. Kenapa saya cakap binomial? Sebab kita cerita event kita di sini ialah number of microchips. Okay, microchips. 1 microchip, 2 microchip, 3 microchips. Okay, number of microchips. Boleh dikira. Okay, so dia ialah discrete. So sama ada binomial ataupun Poisson. Baca semua keseluruhan soalannya. Tak ada sebut pasal D, tak ada sebut pasal meter ke, ruang ke, tak ada pun. Okay, so bukan Poisson, dia ialah binomial. Okay, so dia binomial. Okay, teruskan membaca. It is known that the number of defective is 2 out of 10. Okay, so event kita bukan number of microchips sahaja. Okay, X kita ialah number of defective microchips. Okay, defective microchips. So, kita tahu dia binomial, so kita terus tulis binomial. And kita dekat sini ialah pergi pada soalan pertama, if 15 microchips are delivered. So 15, X kita ialah defective microchips kan. So dia punya probability ialah 2 out of 10. So 2 out of 10, 0.2 lah. Okay, so 0.2. Okay, so we know that this is binomial distribution. Saya tulis kat atas ni. Okay. Okay. Okay, alright. So sekarang baca balik soalannya. Calculate the probability that at least 5 microchips. Sebelum tu, soalan ni ialah soalan binomial. Okay, soalan binomial. Kes pertama, N kurang daripada 50, P kurang daripada 0.5. Kes yang kedua, P lebih daripada 0.5, N kurang daripada 50. Kes yang ketiga, N lebih daripada 50. Okay. So kes pertama, kes kedua ataupun kes ketiga untuk menyelesaikan soalan ini. Kes pertama, kedua ataupun ketiga? Pertama. Satu. Okay, kes biasa je lah. Okay, so boleh buat macam biasa. So terus pergi kepada soalan at least 5 microchips. At least 5. So at least 5 ialah paling kurang 5. So jadi paling kurang 5 ialah Px greater and equals to 5. Soalan ini. Tak payah fikir panjang. Dah greater and equal 15, 0.2 semua ada dalam table. So let's go to the table. Table yang pertama. Ini table 2. So N 15, P 0.2. Okay, so kena cari apa dulu? Kita cari P dulu. 0.2. 0.2 bukan 0.02. 0.2. So 0.10, 0.15, 0.2. So sila berhati-hati tengok table. Jangan ambil yang ini. Ini 0.02 nampak ke? Ini 0.02. Okay, tengok table betul-betul. So binomial kita akan cari P dulu dalam table kita. So tadi P kita ialah 0.2. So here 0.2. Okay, dah dapat tempat 0.20, kita akan cari kita punya N which is 15. 15, 8, 9, 10, 15. Okay. So let's say kalau N kamu tak ada dalam table. Contoh 11, 12, 13, 14 tak ada dalam table, nak buat macam mana? Kena guna formula. Okay, so kena guna formula. So benda yang tak ada dalam table kita akan guna formula. So kawasannya ialah di sini. Dia lagi panjang sampai bawah. Okay. So R kita ialah 5. Okay, tanda dah greater and equal. So boleh terus tengok table. So tadi P 0.20. R ialah 5. Okay. N ialah 15. R ialah 5. So nombornya ialah 1642. 0.1642. Very basic. Selesai. Okay. So next question ialah exactly 11 microchips are good. Okay, tadi saya tak baca yang belakang. Are defective.
Kita kan nampak nombor je, kena baca event dia yang belakang. So are defective. So tak ada masalah, kita boleh gunakan P kita. Tapi soalan ni cakap are good. Okay, are good. So ini ialah failure, probability yang failure-nya. Okay, so that means kita kena tukar kita punya P kita. Okay, so kena tukar P kita. Tetapi okay, betul. So kita ada X binomial 15 sekarang, sorry, ini saya tukar kepada Y. Okay, sebab dia failure, ambil Y. Okay. Event Y ialah good microchip, number of good microchips. Okay, so failure dia ialah 0.8. Okay, sekarang dia dah jadi, nampak case dia P kita dah lebih daripada 0.5. P kita lebih daripada 0.5, which means dia ialah case yang kedua. Tetapi kita tak perlu buang masa. Okay, kita tak perlu buang masa tukarkan. Sebab soalan yang diminta ialah PY equals to 11. Okay, so equals to. So equals to, kita boleh terus guna formula. Okay, kalau ini tadi case 1, ini sebenarnya case 2. Okay, tetapi tak perlu tukar sebab boleh guna formula terus. Sebab apa boleh guna formula terus? Sebab soalan yang diminta ialah equal dekat sini. Okay, soalan yang minta ialah equal. So kalau soalan tu minta greater ke, less ke, kenalah tukar. Okay, so kita tukar kepada defective. So here, terus guna formula, kita ada exponent, salah formula. Apa formula dia? Lupa dah. NCR, P power R, 1 minus P, N minus R. Okay, so kita ada N kita ialah 15, C, R kita ialah 11, P ialah 0.8, R ialah 11, 1 minus P which is 0.2, N minus R. Okay, so 15 minus 11. So tekan calculator. Zero point 0.1876. 0.1876. Okay ke? Okay, Miss. Masih, Miss. Masih, tak perlu tukar. So kalau lah soalan ni minta greater and equal contoh. So kena tukar lah. Okay, kena tukarkan dia jadi X balik lah. Binomial 15, 0.2. So ni akan jadi Px less than equal 15 minus 11. Okay, kalau dia minta less than, greater than. Ini nak tukar pun tak ada masalah, boleh juga. Kamu nak tukar pun boleh, tanda equal tak tukar. Jawapan dia akan dapat sama. So no need to change pun. Okay, so let's go to the next question, soalan B. If 500 microchips are delivered. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 perkataan yang pertama. Okay, masih lagi cerita pasal binomial. Okay, sebab dia cerita pasal number of microchip, 500 microchips. Masih lagi cerita pasal binomial. Tapi N kita sekarang 500. Okay, baca balik keseluruhan soalan. Find N such that the probability of obtaining the number of defective microchips. Masih lagi cerita pasal defective microchips. So that means kita punya P masih lagi 0.2. So ini case kita. Ini case binomial kita. Sebelum kita baca soalan yang seterusnya itu, case ini ialah case yang pertama, kedua ataupun ketiga. Pertama, kedua, ketiga. Ketiga.
ketiga. Okay, so ketiga. Sebab apa ketiga? Sebab kita punya N kita terlalu besar. Okay, kes ketiga. Sebab N kita lebih daripada 50. Yang ni tak ada masalah. N kita kurang daripada 50, P kita kurang daripada 0.5. Okay, ini P kita, kenapa dia kes 2? Sebab P kita lebih daripada 0.5. Tapi tak ada masalah sebab kita cari equal. Tak bertukar pun tak apa. Ini N kita lebih daripada 50. Okay, 500 pula tu macam mana nak cari dalam table kita 500? Tak ada pun. Dalam table paling banyak untuk binomial ialah 50 sahaja. Okay, so ini ialah kes yang ketiga. Which is kes yang ketiga kita ialah sisi. Okay, terus ingat kena buat sisi. Sebelum buat sisi, step yang pertama tadi mesti kena check dulu. Okay, jangan kita tengok dia 500, kita terus buat sisi. Always check dulu. Okay, 4 step. Step yang pertama, check dulu. Betul ke kita punya anggapan kita yang kita punya soalan N kita tu terlalu besar? Check dulu NP kita. Okay, so step yang pertama, check NP. Okay, macam mana ni? Sebentar. Alright. So case yang ketiga N kita terlalu besar. So nombor 1, step 1. Check NP dulu. Okay, so kita ada NP is equals to 500 multiply by 0.2, which is kita dapat 100. Betul ke? Betul. 100. Okay, obviously dekat sini dah 100 lebih daripada 5. Okay, so memang kita kena buat sisi. So betul lah kita punya tanggapan, andaian kita kena buat sisi. So terus ini ialah min kita. So terus tukarkan ini menjadi min kita. Now boleh terus cari variance kita. So variance kita ialah NPQ. So 100 multiply by Q. Q ialah 0.8 lah. So we have 80. Okay, step pertama selesai. Kita check. So betul kita kena buat CC. So sekarang instead of daripada binomial, kita akan tukarkan dia kepada normal distribution. Okay, with mean 100 and variance 80. Okay. Tapi sekarang kita punya soalan, okay, belum baca lagi soalannya. Soalan dia ialah find N such that the probability of obtaining. Okay, say case yang sama macam tadi, dia bagi kita probability. Dia bagi nilai yang di tengah-tengah. Kita kena cari nilai yang di tepi. Obtaining the number of defective microchip is exceeding N is 0.147. Okay, so probability of obtaining the number of defective microchip exceeding N. So apa yang kita nak cari ialah PX exceed N. Okay, so exceed N ialah greater than N. Exceed N. Okay, so greater than N. And then dia kata probability dia ialah 0.147. So equals to 0.147. So ini soalan yang kita nak cari. Ini benda yang kita nak cari. Alright. Masih lagi kat step pertama. Ini masih binomial. Okay, sebab tu kita kena pergi kepada step yang kedua. Kita kena tukar, kita kena buat sisi untuk tukarkan dia kepada normal. Sebab distribution kita sekarang dah normal. Okay, so untuk tukar kepada sisi dia jadi normal. Okay, so what we have here. Okay, ini saya pindah dulu tulisannya. So step yang kedua. Kita akan buat sisi. So macam mana nak buat sisi? Dekat sini ialah N. Kita buat soalan lain dulu tadi. Okay, tak apalah. Alright.
Kita recap sikit apa itu CC, macam mana nak buat CC. Contoh kita ada PX greater than 5. Okay, kita nak jadikan dia, kita kena buat continuity correction dekat sini. So nilai 5. Contoh kat sini saya ada 5, 6, 7. Okay. Dia nak greater than 5. So greater than 5 tak termasuk 5. Okay, start daripada 6 sehingga ke belakang. Okay, nampak kotak saya dia ke sebelah kanan. Okay, so garisan ini ialah di antara 5 dan 6. Okay, garisan ini berada di belakang 6, so kita kena tolak 0.5. So 6 minus 0.5, we have 5.5. Ataupun 5 tambah 0.5. Okay, so itu continuity correction lah, kena tambah ataupun tolak 0.5. So dekat sini tanda equal sangat-sangat penting. Tanda equal memainkan perbezaan, memberikan perbezaan. Okay, sebab cerita X kita ialah binomial, masih lagi binomial. Okay, so dekat sini bila kita tukarkan ke dia kepada normal, dia akan jadi PX greater than 5.5. Contoh. Okay, ini recap tak ada kaitan dengan soalan. Contoh lagi, kalau saya ada P3X8 contoh. Okay, so nombor yang ada dekat sini ialah contoh 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so nombor yang ada dekat dalam ni binomial. So binomial nombornya satu-satu. So 3, 4, 5, 6, 7 sahaja. Okay, so saya kotakkan semua nombor ini. So ini cerita binomial kita satu-satu. Okay, so garisan saya yang pertama dekat sini berada di belakang 3. So kena tolak 0.5. Okay, kalau di sebelah kiri tolak. Kalau di sebelah kanan kena tambah 0.5. Kenapa 0.5? Jangan tanya. Memang 0.5. Okay, so sini jadi 2.5. So sini akan jadi 7.5. So untuk tukarkan dia kepada normal, so this one will be between 2.5 and 7.5. Okay, so ini continuity correction. Masihkah ingat? Masih ingat ke tidak? Masih. Masih, harapnya masih lah. Okay, so itu nombor lah. Sekarang kita berdepan dengan n, okay, dengan nilai variable. So sama je konsep dia, jangan risau. Sama je macam apa yang saya baru tunjukkan tadi. So kalau kita ada x greater than 7 contoh. X greater than 7. So tadi saya ada contoh, tulis je 7, 8, 9 dan sebagainya. So tapi 7 tak termasuk. So saya ambil daripada sini. Okay. So dekat sini dia akan jadi 7 tambah 0.5 which is 7.5 lah. Okay. So ini kita akan tukar kepada PX greater than 7 plus 0.5. Okay, 7.5. So apa jadi dekat sini ialah, ni sama ini greater than tak ada equal. So greater than tak ada equal. So apa jadi dekat sini, kita kena tambah 0.5. So what will happen here untuk PX greater than N equals to 0.147, kita kena tambahkan dengan 0.5. Okay, N tambah 0.5 kat situ. So dia ada dua lah, sama ada tambah 0.5 atau tolak 0.5 bergantung kepada tanda equal kamu. Jangan agak-agak tukarkan dia kepada nombor. Okay, tukarkan dia pada ke nombor. Ini contoh, kamu ni bukan boleh. Okay, ini contoh. Okay, sekarang equals to 0.147. Selesai dah kita punya continuity correction kita. So pergi kepada step ketiga kita. So ini basically normal distribution kita akan tukar kepada Z. Okay, sebab dalam table ada SND sahaja, tak ada normal distribution, dia ada Z. Okay, so kita akan tukarkan dia. Kita ada P Z greater than, so the whole thing here is your X. Ini semua X kamu. So N plus 0.5, so this is your X. Minus dengan min. So min kita tadi ialah 100. Okay, min kita tadi ialah 100. 100. Over dengan standard deviation. Standard deviation yang dekat distribution kita tu variance.
Okay, so 0.147. Okay, so sekarang tinggal tengok table. Okay, tanda dah greater. Tanda ni dah greater, so tak ada masalah. Kalau dia less than, kita kena label bell shape kita. So pergi kepada step yang keempat, kena buat bell shape. Tapi soalan ni tak payahlah nak buat bell shape sebab dah greater. Okay, so untuk soalan ni tak perlu. Okay, so apa yang kita kena buat ialah tinggal cari 0.147 dalam table 3 kita. Okay, stable standard normal distribution. 0.147. 0.147. Table ini ikut urutan. Okay. 0.4207 jauh lagi. Okay. 0.3 jauh lagi. Kita punya 0.147. Table ini ikut urutan 27, 27, 24, 21, 18, 15, 13. Okay. 1315. So 1379, 1401, 1423 bukan ini. Mungkin. Okay, macam betul. 1469. Nombor kita tadi 0.147. Okay. So, kalau nombor tu tak ada dalam table kita, ambil nilai yang paling dekat. Okay. So, contoh nilai ni dan juga nilai sebelah. Mana nombor yang paling dekat? So, tolak lah. Kena tolak. Contoh 147. Tolak dengan ini, dapat berapa? 0147. Tolak dengan nombor ni, dapat berapa? Nilai yang kecil, itu yang kita ambil. So obviously kita akan ambil 1469 lah. Okay, so kalau tengok dekat sini 0.1469 R kita ialah 1.0. Nilai dekat atas ialah 0.05. So nilai ni kena tambah. So that means nombor kita R kita ialah 1.05. Okay. So apa yang kita dapat daripada table kita, so bell shape ni tak perlu buat, tak perlu buat sebab tak perlu sebab dah greater. Okay, kalau kurang daripada kena buat. So dah selesai dekat situ, tinggal kita tahu PZ from table. PZ kita greater than 1.05 is equals to 0.1469. Okay, itu from table. So what we are going to do here is just compare 1.05 dengan n plus 0.5 minus 100. Okay, sebelum tu, tadi saya ada cakap ada table yang keempat. Okay, so table yang keempat ni apa pula? So table keempat samalah. Ini table yang keempat ialah if given probability dekat kita. If given probability. So certain probability yang ada dekat sini, contoh probability ini, okay, ini probability kita. Ini probability, ini R, ini ialah R kita. Sekejap, terbalik ke? Betul lah. Okay, ada certain probability yang kita tak perlu pun nak kira satu-satu macam tolak tadi kan yang saya cakap contoh nombor dia tak ada. Okay, tak perlu pun kita boleh terus ambil dekat sini. Okay, contoh yang saya boleh berikan ialah tak ada pula. Okay, tak ada. Tak apa, nanti kita tengok soalan lain. Okay, contohlah dekat sini ada 0.3. 0.3. Okay, kita tak perlu pun tengok table 3 dan cari nilai yang paling dekat dengan 0.3. Contoh sama ada 3015 ataupun 2981 nak tengok nilai mana yang paling dekat. Tak perlu pun. So kita ada cara yang mudah. Ambil sahaja nilai daripada table 4, 0.30. So R dia ialah 5244 dekat situ. Okay, so table 4 itu kegunaan dia. Cara yang singkat sikit lah untuk cari kita punya nilai R kita. Okay, tapi tak semua value ada. Okay, tak semua value ada. Kalau yang tak ada tu kena cari dekat table 3 lah. Okay, so dalam case kita, kita boleh terus compare the whole thing dekat sini dengan 1.05. So kita ada n plus 0.5 minus 100 over square root 80 equals to 1.05. Kira, you should get 108.9. Okay,
N ialah number of things. Okay, dalam cerita kita ialah number of microchips. Okay, tak ada microchip yang nombornya 108.9. Okay, kita tak kira microchip yang dipatahkan, tidak. Okay, number N binomial, discrete, countable, nombor yang bulat lah. Okay, so kita akan bundarkan kita punya cerita menjadi 109. Boleh faham? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Okay, so soalan Harapnya boleh. ini harapnya boleh. Soalan ini cover ketiga-tiga cerita binomial kita. Daripada soalan A1, A2 dan juga B, ketiga-tiga ialah soalan binomial. A1 macam biasa, terus boleh tengok table ataupun kena tukar dulu lah probability dia. A2 ialah soalan bila P greater than 0.5 tapi dalam case kita terus buat guna formula. Soalan B, CC. Okay, CC. So tolong ingat 3 case binomial kamu dekat sini. Okay, 3 case binomial kita. Okay, tarik nafas dulu. Kita akan teruskan kepada soalan yang seterusnya, which is kita tak adalah buat sesuatu macam ni. Saya akan buat teruslah. Okay. Let's see question. Sekejap ya. Okay, kejap. Sementara tu kamu tengok ni dulu. Okay, kita akan buat lagi 2 soalan. Okay. 2 lagi soalan kita akan buat. Soalan ni sekejap lagi. Okay, kita buat ni dulu. Okay, soalan 2010-2011. Baca dulu soalan. Tadi saya ada explain sedikit. Sambil-sambil tu, sambil baca tu sambil tulis. Ini distribution apa? Baca the whole question first. 4, 4, 8, 8, 3, 11, 11 tambah 4, 15 markah.
Okay. Habis dah baca. Lama je baca. Okay. Seperti yang saya dah explain tadi awal-awal. Macam mana nak tahu soalan chapter 9? Distribution of weight of sugar sachet produced by a particular factory is assumed to be normal. Okay, nampak dah normal dekat sini? Soalan chapter 9 lah, normal distribution. Jangan pula tiba-tiba normal chapter 5 pula. Tak ada cerita pasal vector pun dekat sini. Walaupun dia normal. Okay. Okay, soalan ni sedikit complicated. Bukan complicated lah, dia tricky sikit. Okay, kena baca ayat tu banyak-banyak kali baru kita boleh faham apa yang dia nak. Apa-apa pun kena identify kita punya distribution apa. So distribution kita normal. Kalau dia tak bagi tahu normal pun dia cerita pasal weight. Okay, weight. So event kita dekat sini ialah weight of all sugar sachets. Macam mana nak eja ni? Sachets. Okay. So ini ialah normal. So bukan binomial lah dekat sini. Sekarang cerita pasal normal. So straight away we know that our distribution is normal with mean 25 and standard deviation 2 gram. Sini bukan standard deviation. Sini ialah variance. So letak square. Alright. So the first question. Sebelum tu. Kat sini ada soalan satu. Okay, 4 markah. So soalan ni nampak macam tak penting tapi dia memberikan nampak macam tak penting sebab tak ada nombor pun dekat situ tapi soalan inilah yang akan mendeterminkan jawapan A, B, C kita. Okay, sebab apa dia suruh show soalan ni baik. Okay, sebab kalau kita salah dekat sini kita salah the whole question yang kat bawah. Sebab apa? Okay, tengok. Show that the probability of randomly selected sachet weight within 1 gram of the mean. So, soalan ini cerita tentang selected weight within 1 gram of the mean. Okay. Weight within 1 gram of the mean. So, sekarang itu ialah event untuk itu ialah apa yang kita nak cari dekat sini. Bila kita baca soalan A, bila kamu baca soalan A, if 10 sachet are randomly selected. 10 sachet. So dekat sini cerita pasal weight. Okay, so ini cerita pasal weight. So dia ialah normal. Dekat sini dia cerita pasal 10 sachet. Okay, so 10 sachet benda yang boleh dikira. So ini cerita tentang binomial. So dalam satu soalan ada normal dahulu baru binomial. Tadi binomial and then kita tukar kepada normal. Tapi ini normal dulu baru binomial. Okay. So apa benda kaitan dia dekat sini ialah apa yang kita kena show dekat sini. Kalau kamu baca the whole question, if 10 sachet are randomly selected, so we know that this is binomial distribution. Find the probability that between 4 and 7 sachet, so ini apa yang kita nak cari. Eventnya ialah weight within 1 gram of the mean. Soalan B. Weight within 1 gram of the mean. Soalan C. Weight within 1 gram of the mean. Okay. So apa yang kita nampak dekat sini? Soalan A, soalan B, soalan C. Event dia bukan weight of sachet. Okay. Sebab bukan normal. Okay. So event untuk soalan A, B dan C dah bertukar jadi number of sachet weight within 1 gram of the mean. Okay, untuk soalan A, B dan C. So, dan dia dah bukan normal, dia dah jadi binomial sebab kita boleh kira number of sachet number of Nescafe kamu tu, sachet Nescafe kamu tu ataupun sugar sachet. 1, 2, 3 benda tu boleh kira. Okay, so dia ialah binomial. So kalau kita tulis distribution kita binomial. So kalau untuk soalan A, 10. So apa nilai dekat sini? Nilai kat sini ialah nilai daripada soalan show dekat sini which is 0.383. 0.383. Ini nilai dia. So soalan ni baik sebab dia suruh show. That means kita boleh jawab soalan A, B, C. Okay, kalau kita tak boleh jawab soalan di sini.
Okay, tapi kita nak jawab semua soalan, kita nak dapatkan full mark. So we are going to answer the first question sebelum kita jawab soalan A, B dan C. Okay, ini kita skip dulu. So apa maksud weight 1 gram of the mean ni sebenarnya? Okay, so mean dia ialah 25. Okay, mean kita 25. Weight within 1 gram of the mean, maksudnya kurang 25, kurang 1 lebih 1. So 24, 26. So ini X kita. Okay, so ini yang kita nak cari sebenarnya. Itu masuk weight within 1 gram of the mean. So what we are going to find for normal kita, X kita ialah weight of sugar yang sekarang masih normal. So P 24 X 26. So ini maksudnya weight within 1 gram of mean. Sebab mean kita 25. Sebab tu between 24 dengan 26. Okay. So ini ialah soalan normal yang biasa. Okay. Adakah perlu buat continuity correction dekat sini? Perlu buat CC ke tidak? Perlu ke kita buat CC di sini? Tidak. Tidak. Okay. Tidak. Okay, nampaknya soalan yang tadi kita buat binomial dulu. Bila kita punya n lebih daripada 50, n kita terlalu besar, kita tukar kepada normal. Nak tukar kepada normal tu kita kena buat CC. Okay, case ketiga binomial kamu. Soalan ni tak ada, jangan tengok soalan ABC lagi. Jangan tengok soalan ABC lagi, masih lagi di sini. Soalan ni tak ada kaitan langsung dengan binomial. Tak ada sebut satu benda pun pasal binomial dekat sini. Ini ialah soalan normal yang biasa. Okay, soalan normal yang basic. Maksudnya yang basic tu macam mana? Tukarkan je lah. Tukarkan dua benda lah. Dua benda sahaja. Tukar Z. Tukar pula. Bell shape. Okay, so bell shape. So normal ada dua. Biasa and special. Special tadi yang CC lah. Okay. So jangan bila kamu nampak normal sahaja semua kena buat CC. Tidak. Okay, so ini ialah soalan normal biasa. Normal biasa. Macam nasi goreng, ada nasi goreng biasa, nasi goreng special. Ini normal yang biasa. Yang biasa maksudnya apa? Tak perlu CC. Tak perlu CC. Okay. So tak perlu CC maksudnya nombor 1 tukar Z. Terus tukar Z. Tak ada step pertama, tak ada step kedua. Terus pergi kepada step yang ketiga kita. So P pada 24X minus mean over standard deviation. Z 26 minus mean harap-harapnya tak ada yang tertidur pula. Yang tidur lagi. Okay ke? Masih boleh teruskan? Lagi. Itu masih. Okay. Sebab ada satu soalan lagi. Negative 0.5 Z 0.5. Alright, so sekarang boleh buat macam biasa. Okay. So biasa tu macam mana? Biasa maksudnya nombor 1 tukar Z, nombor 2 bell shape. Okay, nombor 2 bell shape. Ini kita buat dulu. Okay. Selesaikan normal biasa kita dulu. So bell shape kita. Ingat lagi bell shape kita kosong di tengah. Okay, nombor yang negatif di kiri, nombor yang positif di kanan. Okay, satu negatif, satu positif. Maksudnya kiri dan kanan. Okay, so negatif 0.5. Positif 0.5. Jangan pula confuse. Ini bukan probability kita. Jangan nampak 0.5 dia ialah probability. Ini nilai A kita. Okay, so area kita ialah ini. Okay, so kita shade dua kawasan. Okay. Kalau shade dua kawasan kena buat apa? 1 minus. 1 minus. Okay. Alhamdulillah ada juga yang ingat. Ingatkan dah hilang ditelan rendang 1 minus. Okay. Jangan ingat 1 minus je, tak tahu nak 1 minus apa. 1 minus yang kita tak nak lah. Ini yang kita tak nak. Kiri dan kanan. Kita nak label. Kiri dan kanan. So kiri ialah Px less than 0, negative 0.5. Yang kanan ialah Z
PZ less than negative 0.5. Yang kanan ialah PZ greater than 0.5. Yang ni tak ada masalah, boleh tengok table sebab dah greater. Ini tak boleh tengok table, dah lah bukan greater and then ada negatif. So kena buat apa sini? Switch. Swift. Tak ada Swift. Shift. Shift. Okay, so shift ada dua benda yang kena tukar. Tanda dan tanda. Okay, tanda dan tanda. Tanda inequality, tanda negatif. Okay, kalau dia positif kena negatif lah. So, dua tanda yang kena tukar. So, ini jadi greater, ini jadi positif. Minus PZ greater than 0.5. Z greater than 0.5, Z greater than 0.5, benda yang sama. Negatif 1 tolak 1, jadilah negatif 2. So what we are going to do here is just tengok table kita. Okay. R 0.5. 0.50 lah sini sebenarnya. Okay, 0.50. So table 4 tak boleh tengok. Okay, so table 4 bila diberi probability. Okay, kita bukan diberi probability, kita diberi R. So 0.50. 0.50. So the answer is 3085. Tapi itu bukan jawapan dia, dah habis lagi. 0.3085, 0.69. One minus 0.6915. Okay. Salah je. Betul dalam kira. 0.383, betul tak? Okay, so betul sama dengan apa yang dia suruh show. Okay, so contohlah dalam exam tak tahulah apa ni weight 1 gram of the mean ni, tak tahu. Okay, tak tahu tak ada masalah. Jangan buat tak payah. Jangan bazir masa. Okay, ambil sahaja jawapan dia tapi mesti kena, kalau soalan daripada normal, soalan mula bagi normal, tiba-tiba dia tukar binomial. Okay, mesti akan ada kaitan. Mesti binomial ini, P kamu mesti datang daripada soalan di normal ini. Okay, mesti datang daripada soalan di normal. So, contoh saya bagi satu lagi. Ya. Tak ada pula contohnya, tak apalah nantilah. Okay, selesai soalan normal biasa. Okay, ini soalan normal biasa. Sekarang kita pergi kepada soalan binomial. Binomial apa pula? Biasa ke tak biasa ke? Sekarang kita akan tengok. Okay, so sekarang cerita pasal soalan A, B, C ialah soalan binomial sebab dia cerita event kita sekarang ialah number of secai with 1 gram of the mean. Okay, so sekarang P kita dekat sini ialah apa yang kita cari tadi lah, 0.383. Okay, datang daripada mana? Datang daripada sini. Daripada yang hijau ni. Okay, so sekarang jawab soalan A. Soalan A apa yang dia suruh kita cari? So benda yang dia nak suruh cari ialah probability between 4 and 7 secai. Okay, so ini jawablah macam biasa. So N kita kurang daripada 50, P kita pun kurang daripada 0.5. So case 1. Okay, binomial case 1. Case 1 ialah yang biasa lah. So soalan tadi, A tadi minta cari probability tadi between 4 and 7. Okay, between 4 and 7. So between tak ada equal Alright. So nak tengok binomial greater and equal. Okay, so listkan nombor dekat dalam. Nombor dalam dia ialah 5 dan 6 sahaja. Nombor yang kanan yang tak equal kita akan tulis guna pen hitam 7. Okay, so dia akan jadi Px greater and equals 5 minus Px greater and equals to 7. Yang merah tolak yang hitam. Okay.
Yang merah kiri. Kiri equal, tolak kanan tak equal. Okay, sekarang boleh tengok table. Boleh tengok table ke? K1 tu betul lah. Tapi K1 tu sama ada table atau formula. Soalan A ni boleh tengok table ke? Kalau nak tengok table, nombor benda yang pertama kita kena tengok ialah P kita. Ada ke dalam table kamu, table binomial kita 0.383? DP. Bukan probability yang di tengah-tengah P yang di atas ini. Ada ke 0.383? Yang ada ialah 0.30 dan 0.35. So di antara nombor ini tak ada nilai dia. Okay, so bila tak ada, kena guna apa? Kalau tak boleh guna table, kena guna apa? Formula. Okay, so sekarang kita dah tersalah langkah. Ini cara untuk guna table. So kita undo balik. Undo. So ini nombor yang dia nak. So basically kena guna formula. Teruslah Px equals to 5 plus, bukan minus sekarang. Sebab kita nak dua nombor ni. Px equals to 6. Okay, so guna table. So guna formula. So formulanya ialah 10 CR P kita yang tak ada dalam table. So terpaksa guna formula. R. So 1 minus 0.383, 0.617. 10 minus 5 plus, samalah ni. Buat lah. Okay. Bayar 0.617, 10 tolak 6. Okay, so you should get the answer 0.2818. So apa situasi dekat soalan ni tadi? K1. K1 tapi P tiada dalam table. Jadi kena buat apa? Guna formula. Guna formula, mesti kena apa? Mesti kena equal. Okay, tanda mesti kena equal. Okay, selesai soalan A. Soalan B. So setiap soalan ABC semua kita punya N berbeza. So determine the sample size. Sekarang dia minta cari N pula. Okay. So such that the probability that none of the searchy. So ini soalan punya probability. Probability that none of the searchy. Maksudnya Px equals to 0. Weight within 1 gram of the mean is 0.021. So macam mana nak tulis benda ni? Okay, saya tulis kat sini. So dia suruh cari N. Binomial N kita tak ada. P kita ada. P ialah weight within 1 gram of the mean, which is apa yang kita cari tadi, 0.383. Probability that none of the sachet, tak ada, kosong, is 0.021. So baca soalan betul-betul dan ini yang kamu keluarkan. Ini bahasa Inggerisnya. Okay, kita tak nak bahasa Inggeris, kita nak dalam mathematics. Ini matematiknya. Okay, so jangan salah probability kamu. Fahamkan ayat tu, highlightkan mana benda yang patut sepatutnya. Okay, so soalan B, apa yang kita nak cari? Ini. Right. Determine the sample size, kita nak cari N kita. Weight within 1 gram of the mean, probability dia, P probability of success kita. Ini. Sekarang nak cari probability event kita, which is none of the sachet is 0.021. Okay, jangan salah. Jangan letak 0.021 dekat sini. Salah tu. Okay. Salah sebab event kita bukan itu. Okay, event kita bukan ini. Alright. Tulis balik. So, binomial. Kita nak cari N. Probability of success kita ialah weight within 1 gram of the mean. So, kita nak cari event kita. None of the sachet is 0. Berapa tadi? 021. Sama lah konsep dekat sini. Kalau dah equal di sini, jangan buang masa, kita boleh terus guna formula. Okay, so teruslah guna formula. So N C R 0.383 power R 1 minus 0.383, 0.617
power n minus r equals to 0.021. NC0. Tak tahu dapat apa, tak tahu nak tekan calculator, tekanlah any number. Contoh tekan 5, C0, dapat apa? Dapat 1. Okay, so ini jadi 1. Okay, so tak ada masalah lah, darab jadi 1 lah. Any number power by 0 pun jadi 1 juga. Okay, so the only thing left is ini. Okay, so kita ada 0.617 power n equals to 0.021. So what will happen here is apa yang kita belajar di semester 1 chapter 1. Okay, chapter 1 ke chapter 2? Chapter 1 kot. Chapter 2, chapter 2. Indices. Kena buat apa ni? Siapa tahu? Siapa ingat? And kita buka power tu. Macam mana nak cari n? Oh, Apa dia? Apa tu? Apa tak dengar? Macam betul tapi tak dengar. logarithm. Penelokkan. Iya betul. Log both sides. Okay, log both sides. So log log 0.617 power n equals to log 0.021. Okay, n pindah depan. And log 0.617 equals to log 0.1. Sorry lah kalau tulisan saya macam tak bermaya. Kena bahagikan je lah. Okay, log base 10. So tekan je log base 10 0.021 bahagi dengan log 10 0.617. Kita dapat n equals to 8. Okay, 8.00029. So kita just menggunakan nilai yang paling dekat ialah 8. So itu jawapan untuk n kita. Okay. So, soalan binomial bertambah lagi kerja untuk soalan binomial kita. Ada pula cari n. Okay. So sebenarnya dalam chapter 9 ni yang paling susah distributionnya ialah binomial. Okay, sebab daripada binomial kalau faham boleh buat Poisson. Binomial boleh tukar kepada normal. Okay. Binomial ada cari R, ada cari N, ada cari P. So binomial banyak case-nya. So fahamkan binomial betul-betul. Seterusnya last question. Bukan last, ada satu lagi. If 100 seceh, belum habis baca lagi, saya dah tahu ini kena buat. Kena buat apa? CC. DC, betul. Okay, belum habis baca lagi. If 100 seceh. Tapi saya tak ada, jangan buat anggapan, jangan buat andaian, kita tetap kena check. Okay, so if 100 seceh are randomly selected, approximate the probability that less than 40 seceh. Okay, so tulisnya binomial 100 weight within 1 gram of the mean, probability success kita tadi, probability less than 40. Okay, daripada ayat tukarkan kepada matematik dia. So itu yang kita nak cari. Soalan C, X binomial 100 0.383 Px less than 40. Okay, so tadi kita dah membuat andaian yang kita akan buat CC. Tapi jangan andai-andaikan sahaja. Kena check juga. Okay, step pertama. Saya tulis cantik sikit lah. Bila tu. Adakah kita kena buat CC? So step pertama, check NP kita dulu. Okay, so NP is equals to 100 multiplied by 0.383. So kita dapat 38.3, which is lebih daripada 5. So betul, kena buat CC. Okay,
So ngam lah apa kita punya anggapan tadi. So NPQ, so 38.3 berat dengan Q ialah 61, berapa tadi? 617. 0.617. (23.63). Okay, so ngam kita dapat mean, kita dapat variance kita. Okay, so ngam kita punya anggapan perlu buat CC, so automatically ini nanti kita akan terus tukar kepada normal with mean 38.3 and variance 23.63. Okay, ini cara tulis dia yang lengkap. Dengan tulis kat sana atas bawah kiri kanan, nanti pemeriksa tak jumpa jawapan kamu dekat mana. Okay, so soalan ialah Px less than 40. So ambil soalan, kita akan buat ke step yang kedua. Ambil soalan kita, Px less than 40. Okay, Px less than 40. X ini berada dalam keadaan binomial. Okay, so kita kena buat CC. So untuk buat CC, buka X kita less than 40. So 40 kurang. So kita tanda 39, 38, cukuplah sampai situ. Okay. 40 tak termasuk, less than. Okay, so maksudnya 39, 38, 37 dan ke bawah. Okay, sebab tu kotak saya di sebelah sini. Okay, kalau ada equal di sini, kotak saya akan jadi macam ni. Okay, sebab 40 tak termasuk. Okay, dia dah penat dah start tak. Sekarang apa nombor dekat sini? 39, line di sebelah kanan 39, jadi di sini ialah 39.5. Okay, tambah 0.5 lah. Okay, so instead of Px less than 40 daripada binomial, kita nak tukar kepada normal, dia jadi Px less than 39.5. Okay, so tadi ini ialah binomial, sekarang dia berada dalam keadaan normal. Okay, step yang ketiga ialah sekarang dia dah berada dalam keadaan normal. So maksudnya tinggal step tukar Z dan juga bell shape. So tukar Z, P Z less than 39.5 minus min ialah 38.3 over standard deviation square root 23.63. Okay, so kira nilai dekat situ kamu akan dapat PZ. Tolong kira nanti kalau saya salah kira bagi tahu 0.25. Okay, so step yang keempat akhir sekali ialah bell shape kita. Okay, so kalau memang dah greater dan memang positif tak perlu buat bell shape lah, terus boleh tengok table. Tapi kita punya cerita kat sini less than, so kena buat bell shape. So bell shape kita kosong di tengah-tengah, nilai kita nilai positif, so that means nilai dia di sebelah kanan 0.25. Area kita tanda ini ialah less, so kita akan shade yang di sebelah kiri. Kita shade dua kawasan, jadi kena buat satu tolak. So tolak dengan apa? Apa yang kita tak nak lah, yang kita tak shade. So ini kita tak shade. So Z greater than 0.25. So ini boleh terus tengok table dah. 0.25. So table yang ke SND. 0.25. 0.25, 0.20 tambah 0.05. Okay, 0.20, 0.05. So nilai dia ialah 4013. 1 minus 0.4, 1, 0.5987. So itu ceritanya. Selesai. Okay, sekali lagi. Daripada awal, soalan awal ialah normal. Okay, normal biasa, bukan normal special. Normal special ialah CC. Okay, normal biasa. Normal biasa maksudnya tak perlu buat CC. Okay, selesai. So daripada probability yang kita dapat daripada normal biasa tadi, kita jawab soalan binomial. Okay, kita jawab soalan binomial. So last kali ialah soalan daripada binomial balik semula kepada normal.
Balik semula kepada normal sebab apa? Sebab n kita terlalu besar dekat sini. Kes ketiga binomial kita 4 step. Check NP. CC. Tukar Z. Bell shape. Okay. So itu cerita normal special. Okay, normal special ialah CC. Okay ke? Boleh? Kita terus dah balik ni. Masih lagi okay? Ke dah nak tertidur dah? Tidak okey. Tidak okay? Okay. Sekejap saya tengok. Hebatlah, 1 minggu cuti. Extra lah sikit. Macam mana lah soalan saya nak buat tadi? Saya lupa dah. Okay, soalan ni. Tak buatlah soalan ni. Soalan ni kita akan sambung bab besok juga. Bersama dengan soalan-soalan di lecture note kita tadi. Soalan ni kita akan buat besok. Okay. Kalau rasa macam tak nak tidur dan nak menyambung lagi, terasa macam bersemangat dah, tak sabar-sabar nak exam, buatlah soalan ni. Saya bagi jawapan sekejap. Sekejap ya. A1 0.5. A2 13.068. Soalan C. Soalan B. Mana soalan B? Tak ada pula soalan B. Kamu carilah sendiri soalan B tu. Sekejap ya. 3446 0.2347. Ini nanti kamu cari sendiri. Okay, alright. So, esok kita akan tengok soalan-soalan yang sepatutnya daripada lecture note. Make sure completekan lecture note kamu. And then kita akan tengok balik soalan ini. Okay. So, esok masih lagi kita akan buat chapter 9. By Thursday, kita akan balik semula revision dengan apa yang kita dah belajar sepanjang semester ini. Okay. So, itu sahaja untuk hari ini. Ada soalan ke? Tiada miss. Tiada miss. Tak ada, itu sahaja. Terima kasih untuk kelas malam ini. And I'll see you guys tomorrow. Bye-bye. Bye miss, thank you. Thank you, miss. Thank you, miss. Thank you, miss. Thank you, miss. Thank you, Thank you, miss. miss. Apa yang punya? Thank you, miss. Miss, Saya. boleh kah tengok tu jawapan example dalam notes yang last page tu, Miss? 29. Ya. Okay. Okay, thank you, Miss. Bye, Miss. Alright.